Kita baca 110 sampai 112 sampai 113. 1, 2, 3 sampai 115 lah. Kita ambil sampai 5 ayat insya-Allah. Okey, mari tengok nah. Semua buka surah Al-Baqarah, surah ayat muka surat 17 daripada ayat 110. Kita baca 5 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba tengok ayat 1 masih Nisa, baca terjemahan 110. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 110. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat dan apa jua yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk kamu. Tentulah kamu akan mendapat balasan pahalanya di sisi Allah
Sesungguhnya Allah sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan. Tengok 109 110. Kita tengok ayat 110. Semua tengok dah. Dan laksanakan, nampak 110. Wa aqimus solah, dan wa aqimus solah, dan dirikanlah solat. Laksanakan. Kalau tengok terjemahan ni, kita sebab tu kena tengok ayat Quran. Terjemahan ni banyak bawa kita ada sikit kadang-kadang belum tepat. Dirikanlah solat, wa aqimus solah, dirikan solat, dan wa atu zakah, dan keluarkan oleh kamu zakat. Kita tahu ini adalah perintah. Solat dengan zakat ni adalah perintah wajib. Bila Allah tahu dirikanlah solat dan keluar zakat, dalam Quran bila Allah sebut macam ni, makna benda tu wajib. Dirikanlah. Dan kita pun maklum solat wajib tak? Jadi solat, apa dia solat? Apa dia solat? Solat tu ialah doa. Di antara solat yang wajib dan 5 waktu, solat kita, solat 5 waktu, solat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak, ini yang wajib. Dan keluarkan zakat, semua kita maklum lah. Zakat macam zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat harta-harta semua. Bila sampai masa dia, cukup tempoh dia, jumlah dia, kena keluar. Ini adalah perkara yang wajib. Ikut kemampuan masing-masing, dirikan solat bagi yang mampu. Dia wajib, tapi selagi mana tak koma, dia ada syarat-syarat dia. Dalam solat tu ada syarat dia. Otak kena elok, maksudnya orang yang sempurna sifat. Sampai waktu dia kena solat. Dah balik tu kena solat oleh perempuan, dah haid lelaki dalam umur 12 tahun. Dalam fiqh macam tu. Jadi maksudnya solat kita kena hurai. Sebab tu kalau kita nak mengajar tadabbur, kena keluarkan ayat-ayat dia. Jadi maksudnya kena clear apa dia solat, kenapa disebutkan dirikan solat. Jangan kita anggap macam ni mas. Jangan kita anggap mu dah tahu solat, tak nak ulang lah. Kan? Kita yang tahu. Mungkin orang lain baru masuk kan. Jadi solat tu sebenarnya ramai lagi yang tak tahu. Kenapa Allah tahu wa aqimus solah, mendirikan solat. Solat tu, mendirikan solat tu bukan buat solat. Mendirikan solat bermaksud menjaga hukum hakam dia. Jaga perkara-perkara yang wajib dalam solat. Apa dia yang wajib? Dalam solat, bila solat, sebelum nak solat tu kena ada wudu, menghadap kiblat bagi yang mampu. Nanti kita akan belajar dalam pembicaraan fiqh nanti. Kalau dah tak ada kiblat macam mana. Sebenarnya semua ni semua adalah kiblat. Timur dan barat adalah kiblat. Sebenarnya semua tu. Jadi jangan kita suka sampai tak jumpa kiblat sampai tak solat. Jadi solat kena buat. Adalah syarat-syarat dia wajib. Antaranya sampai kiamat solat subuh 2 rakaat. Sampai kiamat solat zuhur 4. Kena faham jelas. Kecuali kalau kita jamak dan khasar, zuhur dengan asar tu boleh dihimpunkan dan boleh dikhasarkan. Dan kalau maghrib dengan isyak boleh, yang lain tak boleh. Itu untuk solat fardu. Sebab jangan ada, sebab hari ni ramai yang solat ni pakai niat. Nampak tak? Kan Kak Wan dah kongsi baru kita pergi jumpa dengan bahagian tu lah, bahagian akidah tauhid, pergi dengan Jabatan Umat Islam. Banyak nak kena dipulihkan orang. Banyak nak dipulihkan sebab apa? Ramai hari ni jadi salah lah. Sesat lah sebab Nabi tak pernah ajar kita solat pakai niat. Tapi nak solat tu memang rukun dia ada niat. Tapi bukan niat tu pakai niat duduk je. Saya nak solat zuhur, nak asar. Lepas tu himpun semua sekali. Tak ada dalam syariat. Lepas tu kena belajar. Nanti kalau ada unsur-unsur orang main nak temberang kat kita nak sebut, ini solat kena macam ni, kita no. Sebab apa? InsyaAllah kita belajar. Dengan ilmu yang kita belajar tu, kita boleh menepis semua tu tak betul. Nonsense. Tapi kalau anak-anak yang memang tak terdedah dengan ilmu, memang tak ada background, boleh tak sesat? Boleh tak? Seronoknya semua seronok. Kalau tanya semua orang seronok tak sana? Semua seronok tak kalau solat pakai niat? Seronok. Jadi kalau tanya semua orang yang ada otak siam-siaman, seronok lah. Dah tak ada apa-apa, duduk je. Seronok makan, kena asar dah masuk. Niat main asar. Himpun sekali dengan maghrib semua. Jadi kita dah belajar, betul tak? Jadi Islam tak ajar macam tu. Sebab tu kita kena belajar. Apa yang dibawa oleh Nabi tu yang kita ikut. Tu sebab tu dirikan solat, jaga rukunnya. Ada kiblat waktunya mampu kita, ada wudu, ada takbiratul ihram, hak mana yang kena baca Fatihah kena baca. Surah-surah tu sunat hukum dia, tapi sunat kalau sunat tu makna kata macam apa doa surah sunat kan. Tapi kalau tak baca hukumnya makruh. Jadi kita nak tak? Kita sampai hari ni kan sebab aqimus solat, kita tak nak belajar yang solat kita tu hanya sah.
Hari ni bukan masa lagi nak ingat solat sah lagu mana. Syarat-syarat sah solat menghadap kiblat. Betul tak? Tutup aurat, sanad-sanad kan? Dah masuk waktu. Jadi itu memang dah paling asas, paling lama dah kita kena tahu. Sekarang dah sampai macam kita ni, dah sampai abrik kena tahu macam mana solat tu berpahala. Macam tu. Kadang-kadang kita lupa nak tengok solat kita ni ada pahala ke tak ada pahala. Cuma sah je lah. Kita pun boleh nilai solat kita dulu macam mana ni sah. Alam buat je lah kan. Entah apa-apa benda muka masam, buat pun sambil muka masam. Ingat tak pengalaman kita semua? Meradang tak tahu. Sebab dia jadi rutin solat tu, sebab memang dah kena buat. Sekolah agama sampai jahannam. Semua dia jadi ada macam jadi kebiasaan. Nampak tak? Cumanya solat tu jadi kebiasaan, jadi habit. Jadi tak mau jadi yang tu. Jadi kita tengok wa aqimus solat sini, dirikan solat, jaga hak dia rukun. Rukun mana yang boleh buat yang sentiasa nak memperindahkan dia macam orang bubuh bedak sikit nampak comel kan. Ni bubuh lipstick sikit kan nampak lagi comel apa semua kan. Tudung tu ikat elok comel tak? Jadi macam itulah solat. Kalau solat dengan muka beban macam mana? Kadang-kadang dengan tak pakai baju kat dalam, memanglah ada juga, mesti ada pengalaman semua orang dah tak pakai baju. Sebab dia ingat kita memanglah sah dah pakai telekung kan, dah pakai telekung, tapi kita tak naklah macam tu. Pastilah kita nak sembahkan ke Allah. Wa aqimus solat, dirikan solat yang benar-benar menepati apa yang Nabi ajar. Akhirnya kita akan belajar. Allah bagi kita ni teringin nak belajar cara-cara solat daripada Nabi. Semua orang tak jumpa Nabi. Semua orang tak wani solat Nabi. Faham tak kan? Semua orang tak jumpa Nabi. Jadi kita tak payah kelai. Nanti orang ni kata kaki lagu ni, tangan ni, silalah kamu kan. Jadi apa yang kita belajar, kita mohon pada Allah supaya biar kita buat ibadah tu memang daripada hadiah-hadiah yang sahih. Macam mana nak tahu hadiah-hadiah yang sahih dengan tak sahih? Jadi belajar. InsyaAllah mohon dengan Allah, nanti Allah temukan kita. Allah bagi kita jalan untuk ni. Hari ni kita belajar tadabbur pun, berapa lama dah kita mensia-siakan umur kita. Tak terasa semangat. Macam rasa tak ada orang pun beritahu kena belajar tadabbur ni, betul tak? Tak ada siapa beritahu, rasa semua rasanya. Kita pun tak tahu apa dia tadabbur tu ni sah. Duduk ngaji je hari. Betul tak? Apa ni Nafisah, kita main kan? Kita pun tak tahu Allah gerakkan kita kan. Ingat lagi belajar. Sampai hari ni merangkak ini, alhamdulillah kita dah bermula. Jadi tu wa aqimus solat, dirikan solat, jaga semua sampai pastikan solat itu memang solat yang diterima. Jaga rukun, jaga niat, jaga tertib dia, adab akhlak dia. Takkan nak solat sambil cakap pinggang kot. Boleh ke nak solat sambil cakap pinggang? Tak nak kan? Melampau sangat kan? Jadi macam tu nak goyang badan sana, goyang banyak-banyak. Ustazah tengok Tok Arab goyang banyak. Tu bukan maksudnya, kita kena belajar. Ada masa nak goyang, perlu goyang-goyang lah. Takkan saya saja duduk tiba-tiba nak goyang, saya saja duduk nak goyang. Kalau dah dia perlu dukung anak dia kan. Kita dah belajar dalam Quran macam mana solat dalam kereta. Bila pencuri masuk rumah kita nak selamat, kita tengah solat zuhur ni, bukan nak suruh batal, kita batal dah solat. Nampak pencuri, Assalamualaikum, tak ada salam, terus bangun. Dia ajar kita dalam Quran ni macam mana pencuri masuk lari boleh ambil kunci kereta Mercedes, ambil kereta Volvo, ambil sini kan, ambil kunci banyak agak kereta, tak tahu tengok Volvo, tarik kereta Volvo kan. Tak contoh. Boleh ambil kunci, boleh pergi buka pintu kereta, boleh bawa, boleh start enjin jalan, tapi dalam solat boleh tak? Kami belajar fiqh tak digerak 3 anggota kan. Macam mana? Itulah kita kena belajar. Sebab tu inti paling besar dalam Quran. Kalau orang ni kita belajar dalam buku kecil lain, tiba-tiba Quran tak jumpa, kita kata tak boleh Ustaz, dia kena 3 je, 1 2 betul tak boleh kan. Itu kita kata dalam keadaan yang nyaman. Itu kita kena belajar. Jadi sebab tu kalau pencuri masuk ataupun nampak ular masuk rumah, terus jalan, pergi dah solat. Terus solat tu tak perlu nak qada. Nampak? Kat mana kita belajar? Quran. Kalau kita tak belajar Quran, tak boleh duduk pegang tu, tak boleh gerak 3 anggota. Faham tak? Itu waktu kita aman, berapa kita nak gerak banyak-banyak. Walau aman pun kita tengok dekat Arab. Tu Arab dukung anak. Berani kita tak salah. Tu Arab dukung anak kan. Menyusu anak lagi letak anak dia ni kan. Berani siapa nak kata kamu tu salah tu? Berani kata tak? Gerak banyak tak? Sebab tu ilmu tu pandu kita. Islam tu sangat dia nak ingat tu, dia nak ingat Allah, pasal apa pula salah. Jadi dalam keadaan aman kita tak dukung anak, tak payah nak ambil anak lama, nak ambil sini, nak garu pala macam ni apa semua, lagi nak tarik tudung macam tak betul. Tapi kalau dah tudung sengit sampai rambut keluar, kenalah. Kita ada pengalaman tak? Masuk dalam kan, lagi masuk lagi rambut keluar. Kadang-kadang sekali rambut dia keluar lagi kan, sebab kita akan nampak, sebab kita tak cermat. Okey, semua boleh faham dah? Alright.
Jadi maksud tu kita jangan tengok orang sebab tu sejahtera. Islam tu cantik, dia pun ada hadis dia. Kenapa dia nak kena ambil anak dia? Semua tu ada hadis. Jadi kita sejahtera. Jadi kita belajar mazhab Imam Syafi'i kita, kamu duduklah aman, tak payah nak goyang. Tak payah nak goyang badan macam tu. Jadi baiki diri kita semua lah. Dirikan solat. Apa tu? Keluarkan zakat bila sampai tempoh dia. Itu kenalah. Kena zakat tu semua maklum lah, sampai tempoh dia keluarlah. Ini pun manusia, zakat ada dua lah, satu zakat wajib, satu yang sunat. Yang ni pun makna kata kalau tak ada ilmu memang tak buat lah. Betul tak kan? Jadi tak ada ilmu memang tak. Jadi semua faham kat orang tak hurai detail lah tentang zakat tu. Wa ma tuqaddimu, dan apa yang kamu persembahkan, tuqaddimu li anfusikum, untuk diri kamu, min khairin, khair, daripada kebaikan, tajidu, kamu mendapatkannya, indallah, di sisi Allah. Apa dia maksudnya ni? Dan laksanakan solat dan tunaikan zakat, umum, kebaikannya umum. Apa saja kebaikan yang kamu buat, kembali kat kamu balik. Kebaikan tu banyak. Apa dia kebaikan dia? Antaranya majlis ilmu ni kebaikan tak? Senyum, tak orang senyum dekat semua orang, dekat TikTok, dekat Google Meet, senyum. Kebaikan tak senyum? Ya. Suka tak kalau senyum? Semua orang, itu fitrah, semua orang suka. Dari kebaikan apa? Tengok ada kuih kat depan ni. Ada orang infak. Awal-awal gini pun kebaikan. Apa ni? Baca ayat keberapa? Surah Al-Baqarah ayat 110 ya. 110. Baru masuk. Masuk. Tak apa raikan sebab tu kebaikan. Dalam majlis ilmu ni banyak benda kita dapat. Masuk macam orang main masbuk lah. Orang masbuk macam mana? Hak main awal dengan main belakang. Kan? Jadi itulah kan. Kita tengok insya-Allah. Apa ni kebaikan apa banyak yang kamu buat, Allah kata pi kat kamu. Untuk Allah tak ada benda. Hari ni kalau Nisa tak zikir lah, tak sebut subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi satu kali sebelum matahari terbit lah, amalan kita zikir pagi yang afdal. Jadi tak buat, Allah tak rugi. Allah tak susut apa pun kalau semua orang tak puji dia. Siapa yang Allah tak rugi, sebab tu Allah meliputi. Jadi Allah tak rugi. Kebaikan yang apa buat Allah tak, satu Allah tak kembali kepada kamu. Maknanya tak main kat kita. Ni Allah kata kamu sedekah. Hari ni sedekah subuh RM50. Darab RM50 kali dengan 700 kan. Contoh kita kira itu, tak ada apa-apa untuk Allah. Kamu sama ada kamu nak bagi bentuk pinjaman dekat aku ke, kamu tak nak bagi ke, aku tak susut apa. Sebab tu aku ni Rabb, pencipta, pentadbir, ngurus. Aku ni Allah. Hampa tahu tak? Macam itulah maksudnya kan. Kebaikan yang kamu buat tu kembali kepada kamu kembali. Apa ni? Mendapatkannya kamu akan dapat di sisi Allah. Tidak apa? Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Nampak tak? Tajiduhu indallah, innallah, sesungguhnya Allah. Di sini kita jumpa satu nama Allah kat sini. Nampak tak? Dua kali nama Allah. Indallah, di sisi Allah. Innallah, sesungguhnya Allah. Nampak Allah ni apa dia? Allah ni ialah Tuhan yang disembah. Allah ni ialah Tuhan yang disembah. Kita tengok yang lain bila ada Allah dia ada, yang lain semua diadakan. Faham tak? Bila sebut Allah ni ialah zat yang hakiki lah. Maknanya yang lain ni, yang ada hak lain, matahari semua tu diadakan. Tu kalau kita belajar asma wa sifat asma husna, petang ni kita ada, petang ni buku 445 online. Jadi kita tengok Allah bila sebut nama Allah tu merangkumi sifat-sifat rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah sifat mencipta manusia, mematikan, menurunkan hujan. Tu sifat mencipta lah. Sifat uluhiyah sifat yang patut kita puji kat dia. Dan patut kita takut, patut kita memuji Allah, patut kita melakukan ketaatan. Itu maksudnya. Ketaatan Allah ni, bila kita belajar tadabbur, kita nampak macam ni. Selama ni Allah ni apa? Dia. Betul tak? Percaya tak semua orang? Kalau sebelum belajar, percaya tak Allah ni sebenarnya apa? Dia Allah ni. Tahulah Allah tu Tuhan. Rabb juga Tuhan. Tapi kenapa Allah tak kata inda rabbihim? Tak kata apa? Tajiduhu inda rabbihim. Nampak tak? Kenapa Allah tak guna inda rabbihim? Sedangkan boleh sebut tak Rabb lagi gerun. Rabbihim tu Tuhan yang mencipta.
Nampak tak? Tuhan yang mencipta mentadbir, tapi kenapa dia kata di sisi Allah? Nampak tak? Allah tu Tuhan yang kamu sembah. Nampak tak? Allah nak guna Allah ataupun nak guna Rabb, terpulang bahasa Al-Quran. Allah nak guna. Tapi di sini inda Allah. Boleh kita jumpa tak ayat inda rabbihim? Kita jumpa juga. Inda rabbihim adalah ayat lain. Tapi di sini Allah guna Allah. Maknanya segala kebaikan yang kamu buat tu kamu akan mendapatkan di sisi Allah. Maksudnya kita sembah, faham tak? Allah yang sembah. Ibadah. Semua yang kita buat tu, kebaikan semua tu adalah satu ibadah. Sebab tu bila sebut Allah tu, ibadah kita tak sembah Allah. Sembah Allah adalah satu ibadah. Itu menunjukkan, itu Allah guna perkataan Allah. Kita sembah Allah adalah ibadah. Kita buat kebaikan juga ada ibadah tak? Boleh faham tak? Itu semua faham ke? Okey, sesungguhnya innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu apa? Allah tu Maha melihat dan Allah tu Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sebab tu Allah guna perkataan basir. Allah tu Maha melihat. Kadang-kadang Allah guna sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu buat. Nampak tak? Allah tahu. Tapi di sini Allah guna perkataan apa? Ni sifat Allah adalah tu Maha melihat, basir. Ada satu daripada asma wa sifat. Dan innallaha bima, Allah terhadap apa, nampak tak bima? Kataan bima itu ni. Innallah, sesungguhnya Tuhan yang kamu sembah tu bima terhadap apa yang itulah. Apa saja bima tu ialah sababiah. Bersababiah menunjukkan kenapa? Apa benda yang kita buat. Jadi Allah punya apa yang kamu buat itulah. Kalau orang ni sedekah dah RM10, hari ni dah bagi apa lagi? Hari ni Nisah jadi imam. Jadi macam kebaikan. Dah solat sunat duha contohnya, kebaikan tak? Apa yang buat bima tu tak malu nafsi, Allah melihat. Kenapa Allah tak pakai mendengar? Ataupun Allah tak guna apa Allah mengetahui. Sebab tu sifat basir ni, melihat ni, sebab tu tiga channel manusia boleh jadi baik. 3 benda. Satu mendengar, melihat dan hati. 3 benda. Jadi maknanya kalau melihat tu lebih kebas tak? Jelas tak? Bila Allah kata melihat tu orang lebih takut tak? Saya lihat kat mi buat tau. Nampak tak? Rasa seram tak? Saya dengar orang kata, belum lagi. Bila dengar kan? Saya dengar orang kata, saya dengar. Boleh komen lagi tak? Jadi maknanya kekuatan untuk melihat. Kalau kes mahkamah pun dilihat. Saya dengarlah Tuan Hakim dengan saya melihat. Nampak tak? Sangat berbeza. Bila sebut melihat tu gerun tak? Itu Allah guna kataan basir. Sebab tu dalam Quran ni, antara dalam ayat ni, antara perkara pokok yang kita nak hurai esok kita nak mengajar ini. Ni Kak Wan diajar benda kecil, cek keluar dulu huruf-huruf yang penting kena. Apa dia? Wa aqimu. Nampak wa aqi tu? Wa aqi tu kena. Wa aqi tu maksudnya sentiasa, nampak tak? Betul tak? Fi'il mudhari'. Jadi nak kena belajar baliklah. Kak Wan dulu pun belajar fi'il mudhari' kan. Fi'il amma itu asas. Seram lama Kak Wan ni. Kenapa Allah guna wa aqi, dirikan? Allah tak kata buat solat Lepas tu as-solah huraikan. Solat tu adalah doa. Dalam solat tu semua ada doa. Di mula takbiratul ihram doa iftitah sampai bagi salam doa. Betul tak? Sebab tu dipanggil solat tu doa. Sebab tu orang Arab Masjidil Haram, Masjidil Nabawi bagi salam assalamualaikum warahmatullahi, terus senyap, tak ada apa. Sangat cerdik, kita patut tiru. Pertama, tak guna mic pun untuk berzikir. Kita tak kata imam tu dah bangun, sebab Nabi ajar lepas solat bagi salam adalah zikir. Tapi dengar tak suara ganggu tak orang lain semua. Jadi kita semua kena belajar. Zikir masjid semua kena belajar. Pak Imam kena belajar lepas bagi salam tak perlu nak pak. Subhanallah. Sungguh siapa yang pernah masbuk pening kepala. Pening betul tak? Sampai kena baca 2 kali. Rasa tak boleh nak tarik sebab mic kena kalau mic hak mahal kan. Kalau mic hak mahal tu ni nak begitu ni, mic yang mahal tu, lagilah pening kuat. Jadi maknanya kita belajar. Nampak tak? Sepatutnya Campur habis surah kan. Nampak faham Subhanallah dia. Alhamdulillah. Nampak tak? Jadi sini kita banyak tak keliru kita. Banyak kita keliru. Kita nampak zaman dah moden, tapi kita macam duduk di zaman yang belum bertamadun. Sebab apa? Selagi mana tak clear Quran, memang Kak Wan saya pun mengaku diri kita. Tak clear Quran, aku belum bertamadun. Kita kata ni,
apa ni, masuk zaman apa bertamadun kita, atau kita ni bertamadun, kita masuk industri kan, 2.0, 2.1 lah, masuk pasar-pasar semua kan. Tengok betul tak? Kita masa revolusi kan, kita belajar semua tu revolusi 2.0, 2.1 kan. Tengok ya Allah, terror bahasa semua, Quran tengok tak faham. Jadi rugi tak? Okey, kita tengok itu sikit boleh faham kat sini. Lepas tu solat, doa, zakat, kena hak-hak harta yang Allah bagi. Harta tu pun Allah bagi. Sekarang Allah minta kamu pulang balik. Bukan semua. Allah sebut dalam ayat lain, harta yang aku bagi kat kamu. Nampak tak? Malu tak kita? Allah yang bagi. Kita ni apa datang bogel, balik pun kalau orang tak bungkus bogel. Jadi di sini lagi pun Allah kata, buatlah kebaikan buat segala kebaikan, semua pahalanya akan datang ada di sisi Allah. Sonok tak tu, sebab tu Kak Wan selalu tanya, semua orang nak tengok tak pahala dia esok? Pahala kita duduk ni, macam contoh Kak Wan ni mengajar, you all belajar sama-sama, duduk di madrasah ni, nak tengok balik tak esok? Rasa tanya nak tengok Nafisah. Di akhirat tu nak tengok tak pahala ni pakai tudung ni esok kan? Berapa kali kita main ni, nak tengok tak ni akhirat esok? Ada saksi pun saksian, nak tengok tak? Mesti nak tengok. Kita nak belajar ni. Sana tak nak belajar lagi. Sana tak belajar, nak tengok tak? Hari ni aku jumpa sini makan kari pap semua, nampak nak tengok. Nak tengok. Jadi maknanya takut tak kalau bila Allah tunjuk tapi tak boleh nak ambil? Tu takut tu sebab tu Allah katakan Allah melihat tu terhadap apa yang kamu kerja sonoknya, biar orang lain tak tengok. Ini pengajaran kat kita besar untuk mendidik kita supaya jangan buat benda nak tunjuk ke orang. Jadi maknanya sungguh pun orang lain tak tengok tapi Allah tak sonoknya, ya Allah. Orang lain tak tengok ni kan. Ya Allah, tak ada orang puji saya lah. Tengok apa ni, ikon tutup okey. Panas ke? Panas. Semua panas tak? Kakak Wan seorangnya. Biasa je. Sekejap lagi tutup balik noh. Biasa sejuk kan? Kak Wan takut lupa sebab pernah kita lupa. Dia sekejap lagi tutup balik Cik Nas, saya lagi sejuk. Balik kan begitu masa. Itu kita balik berpasal. Kita semua lupa nak buka ikan. Okey dah? Okey, tengok. Bila kata Allah tu Maha melihat, walaupun kita buat kebaikan apa pun, orang lain tak pandang kebaikan kita kan. Jadi kita rasa ni tak? Kita rasa tak? Ya Allah, rasanya sonoknya Allah tengok, yang nak menilai kita Allah. Orang tak tengok tak apa, tapi Allah yang lihat. Jadi di sini bila kita tengok Allah melihat, kita rasa sonok kekuatannya. Allah lihat apa yang aku buat. Allah bukan lihat dekat luar je, sampai ke dalam hati. Walaupun kita buat benda tu, tapi ke dalam hati tu tak cermat, tidak cuba menjaga dia punya dia punya kebaikan, jangan sampai riak takabur tu, Allah tahu. Jadi takut tak kita? Bila-bila nak asal riak, sebab tu kena bungkus. Kau nak main fardu ain macam ni tak boleh bungkus. Kalau sedekah boleh bungkus, ada benda yang boleh bungkus, ibadah yang boleh bungkus. Nak pergi haji tak boleh bungkus. Nak pergi buat umrah tak boleh bungkus, betul tak? Nak pergi solat Jumaat kena bungkus tak? Tak boleh lah, takkan nak pergi Jumaat tutup semua ya Allah kan. Taklah begitu. Jadi makna nak buat korban kena bungkus tak? Tak bungkus. Jadi antara yang boleh kita bungkus, kita bungkus. Sebab tu Nabi ajar solat sunat fajri kamu buat kat rumah kan, sembahyang sunat Ma'diyah Jumaat kan, kamu balik buat kat rumah, kita tengok orang sembahyang Jumaat, siapa lelaki semua balik. Kalau kita tak faham, kenapa lah dia tak buat solat sunat kan, balik push macam tu, kita berjawab, dia nak buat kat rumah, itu lebih afdal. Boleh faham tu? Tu Allah Maha melihat. Itu adalah salah satu sifat Allah. Allah tu basir, Maha melihat. Jadi kita seronoknya kalau kita buat, walaupun orang tak puji, orang kutuk kita, alhamdulillah Allah tengok. Kita buat bukan untuk orang, kita buat untuk Allah. Alhamdulillah. Clear yakni tengok Allah akan beri di sisi Allah, dah tentulah pahala di sisi Allah syurga. Allah tak sebutlah sini. Allah sebut indallah, di sisi Allah syurgalah. Walaupun Allah tak guna di sini, tak sebut jannah. Tak sebut jannah. Bukan semua orang boleh buat kebaikan dapat jannah. Nampak tak? Kecuali ibadah yang kamu buat tu memang murni, tidak ada unsur-unsur mensekutukan Allah. Bila buat kerana Allah semata-mata, tidak kerana Susan, tidak kerana mas kan, buat bukan kerana untuk pujian tu, maknanya di sisi Allah tak ada lah besok. Jadi apa yang ada di sisi Allah adalah benar-benar kebaikan yang kita buat tu semata-mata tak mensekutukan Allah. Allah kata, jangan sekutukan aku dengan orang lain. Buat sikitnya akhirnya datang na'udzubillah min zalik. Buatnya nanti masuk zon sum'ah, masuk zon riak, takabur riak. Takut yang tu lah. Itu yang kita duk belajar tu. Saat ni belajar hikam, belajar kabul salim, belajar ni nak hindar saat jadi, saat tak jadi, betul tak? Sekejap macam dah okey dah Susan, macam dah okey pergi haji elok, balik mai haji dah jadi belain pula. Tiba-tiba jadi sombong.
Nampak boleh jadi semua orang. Pipi haji elok je balik mai jadi sombong. Tak boleh jadi semua orang sebab kita ni ada unsur yang apa yang nak memperdaya kita, iblis dan syaitan. Jadi kita ni kalau tak duduklah lakukan ilmu ni, ilmu pun kena tengok ilmu apa pula. Jadi kena tengok ilmu Quran yang paling meresap kat diri kita ni. Kita pedepus kena kan. Kalau kita belajar ilmu ni tak kena. Kita belajar ilmu apa nak pergi haji, tak ada pun orang pergi kursus haji semua duduk relaxnya, goyang kaki lagi sambil kursus. Ada tak rasa gerun ya Allah, rasa kalau macam tu tak jadilah bergaduh-gaduh kat sana. Tapi haji Ayat ni macam bagi kita motivasi lah, sebab kadang-kadang bila kita rasa macam kita nak buat solat tu sebab Allah suruh, tapi kat sini bila Allah cakap wama tuqaddimu li anfusikum, permulaannya untuk kamu. Jadi kita memang buat untuk diri kita sendiri. Kita nampak kita buat tu Allah yang suruh, sebenarnya untuk kita. Macam sedekah kan, seram lama. Kita sedekah ni bagi duit kan, seram ni. Kita bagi kat kita, sebenarnya bukan bagi kat Allah. Allah tak mau. Allah bagi kat kita, duit tu Allah nak buat apa? Cumanya Allah guna bentuk pinjaman. Sebab manusia ni suka bila pinjam dapat balik. Sebab kita rasa macam kita bagi tu yang kita rasa berat. Tapi sebenarnya kita bila baca ayat ni hari ni, saya rasa sebenarnya untuk diri kita. Sebab li anfusikum wa ma tuqaddimu, permulaannya untuk kamu. Jadi bila kita buat tu untuk kita seronok lah. Solat untuk kita. Solat untuk kita, sedekah untuk kita, puasa untuk kita, nak buat yang elok lah. Betul tak? Boleh faham semua nak? Betul, ayat ni sangat menarik untuk kita. Ni semua kita boleh menangis je. Selama ni kita salah, kita punya formula salah. Kita ingat bila kita keluar duit tu, duit kita short. Jadi bila kita nak untuk kamu, jadi kalau nak untuk kita, mestilah buat yang baik. Mesti kena buat banyak lah. Buat banyak dan baik. Mesti nak banyak, nak baik. Kalau kita tengok zikir apa yang paling akbar, solat. Mesti nak solat banyak. Faham tak? Jadi kita buat apa lah. Kita ni tak banyak solat. Ustazah, kami 2 je. Kami fikir, kami buat 2 rakaat. Itu kamu. Betul tak? Itu kamu. Kami tak boleh. Sebab kita tahu apa dia zikir yang akbar, solat. Kita nak banyak sujud dan rakaat. Betul tak? Sebab ni untuk aku. Tapi Nabi kata esok bukti kamu nak duduk dekat aku. Apa dia syarat dia? Prasyarat nak duduk dengan di sisi Nabi apa dia? Kena banyak sujud dan rakaat. Nampak tak? Jadi kita nak ambil kat mana kalau kita duduk malas buat 2 rakaat je? Waktu kita tengah bertenaga, bersemangat, ni yang kita nak buat. Kita tak tahu besok kita pun ada hari susut nilai. Walaupun muda macam ni pun ada hari susut nilai dengan kesibukan, dengan letih, dengan tak larat, nak bebai, betul tak? Jadi hari bersemangat tu kita buat suruh tidur. Jom kita tidur ramai-ramai lah. Time tu patutnya kita kena ni. Dan kita pula terbalik, paksa mata untuk tidur. Nampak tak? Terbalik, kita semua terbalik. Cara hidup kita terbalik. Sebab tu kalau kita ingat, semua tu untuk kamu. Jadi kita kena bagi yang terbaik. Kalau nak sedekah ke orang ni ada duit 20 dengan duit RM5, bagi 20 lah. Untuk fikir mana ada duit kecil ni kan. Nampak tak kita punya otak kita? Hak mana kecil ni, kalau boleh nak ambil yang RM1. Bawa RM1 pergi kat Masjidil Haram bagi tu. Orang air Zam-Zam pun tak mau. Nak beli apa? Faham tak? Jadi kita tengok ikut kemampuan. Kalau kita mampu, takkan kalau gaji kita RM10,000 nak sedekah RM5. Nampak tak kita memang tipu diri kita sendiri. Nah, tu nah, faham tak? Takkanlah kita gaji RM10,000 sedekah subuh pagi kita duduk RM5, RM10. Memang very bad. Kalau kita gaji betul tak? Ni kat ambil contoh je, contoh. Takkan banyak tu. Sebab tu orang yang ada duit ni, pertama dia ingat dulu infak dulu. Kak Wan ingat macam mana Fatimah Zahra ambil duit shilling yang hitam tu kan, kikir. Rasulullah kata apa? Kenapa kamu kikir ni? Yang kita pun dalam kitab Azkar pun dah sebut. Sebab apa? Sebelum duit ni nak pergi dekat emas, lebih dulu akan singgah kat tangan Allah. Nampak tak? Maksudnya awak sebut tangan ni, jangan nampak tangan macam ni pula maksudnya singgah dulu dekat Allah, baru pergi kat dia. Jadi makna tepati dulu yang ni Allah terima tak terima. Tengok ayat ni kita dah jumpa selalu dah baca, betul tak? Selalu baca lah Ramadan. Semua orang kena pusing turn. Ini saya juzuk ni semua baca dah kan. Tapi tak bagi kesan kat kita. Hari ni jadi pengajaran besar kat kita semua. Bila kita nak buat kebaikan, buat yang terbaik untuk kita, bukan untuk Allah. Kena ingat tu bukan untuk Allah. Allah tak mau. Hari ni kita zikir subhanallah kan pagi petang, zikir pagi petang tu. Allah tak susut apa. Satu dunia tak zikir Allah tak kurang. Satu dunia dekat Mekah angkat zikir-zikir sampai baca Quran tak. Allah tak ada apa untuk kamu. Jadi siapa yang pulut, dialah dapat. Dia kena pulun zahir dan batin. Batin pun pulun apa? Pulun untuk bersihkan hati. Memang clear buat untuk Allah. Jadi tu Allah tu melihat. Orang tak puji pun tak apa. Orang nak kutuk kita kena kata macam ni. Belajar ya Allah. Betul lah tu. Kamu kata tu betul. Kamu baru tahu sikit banyak lagi ni yang buruk kan?
Dan nama manusia semua ada keburukan tak? Kan siapa ada bersih semua? Jadi kan tu nak belajar tu, nak didik. Quran memang mendidik. Quran memang orang kata apa? Memberikan kita semangat. Okey. Salah tu tadi kita nak tengok yang kita buat hari ni dekat akhirat. Esok-esok kan Ustazah? Kalau dia tunjuk hari ni sikit je malu kan? Tak, guru Kak Wan sebut dacing nak timbang amalan kita tu sebesar langit dengan bumi. Cuba bayang talam dacing ni, langit bumi ni. Jadi ibadah kitanya, korban kita baru ingat tak masuk dalam lubang, baru duduk cala gigi, faham tak? Ni banyak ambil talam, kita ambil contoh tu lah, yang kita solat malam ni semua ni, baru ingat belum masuk dalam talam. Baru duduk tepi tak macam kita tengok bengkang. Hak tepi-tepi tu baru duduk tepi tu, nampak tak? Sebesar langit bumi macam mana tu, tengok langit tu. Talam nak buat amalan kita besar mana? Jangan kita belagak lah kita ni. Itu belum masuk habaq mansurah. Belum tengok lagi yang hak lain-lain lagi ni. Sia-sianya ni debu-debu lagi. Takut na'udzubillah min zalik. Jadi kita bersangka baik dengan Allah, ya Rab, kami semua lemah, tapi kami berusaha untuk memperbaiki, selamatkan amal kami. Sebab tu paling baik kita katakan, memang bila tiru cakap Sayyidina Umar kan, bila doa amal tu yang jahat akulah, yang munafik aku, yang buruk aku, semua aku, senang aku tu kan. Betul kamu kata tu saya pemalas kan? Betul lah pemalas. Kita ada satu rakaat tak malam solat? Malas lah kita ni. Kamu ni memang semua kita kena anggap. Sampai Sayyidina Umar kata, kalau kata munafik tu akulah. Sampai kena rasa supaya lebih kita tak syok sendiri, tak terjebak dalam zon apa? Zon seronok sendiri. Okey, mari kita tengok ayat seterusnya. 111. Dan mereka Yahudi waqalu, nampak tak? Dan mereka Yahudi, bila sebut waqalu, dan mereka berkata. Ni orang Yahudi kata ni, Yahudi dan Nasara, itu Bani Israel. Yahudi, kita tahu Yahudi adalah agama. Keturunan, kalian panggil dia Bani Israel, keturunan Nabi Yaqub. Nabi dia pun Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Isa, siapa dia? Nabi Isa dia kaum Nasara, Kristian. Dan mereka berkata tidak akan masuk syurga. Lan tidak akan. Lan ni maksudnya perkataan lan guna ni. Perkataan lan tu guna dengan muka macam ni, tak akan, tidak akan masuk syurga kecuali sesiapa yang menjadi, dia cakap macam ni tak? Lan tak akan masuk syurga kecuali kami. Nampak tak? Nampak semangat ni? Tu perkataan lan tu guna dengan muka manis. Oh sungguh, macam ni lah, macam nak cakap macam ni kan. Lan maksud dia kata apa ni? Tidak akan masuk syurga kecuali orang Yahudi dan Nasara. Maksud sonok tak? Happy tak? Ingat satu kata-kata Sarah, Siti Hajar masa dengan Nabi Ibrahim, masa dalam Nabi Ibrahim kata dia nak kena balik kan, nak kena balik ke Palestin. Lan kataan tu ada gitu. Macam mana kita lagu mana? Kau duduk kat Padang Pasir, suami kata abang kena balik ni, tinggal kamu seorang-seorang dekat sini ni. Siapa suruh? Main saya telefon dengan Rahmah. Nampak tak kan? Siapa? Okey dah. Lan maksudnya begitu. Siapa yang suruh? Allah suruh begitu. Macam ni lah ni perkataan lan. Lan tu menggambarkan itu macam tu lah yang ni tu. Tak, kami yang masuk syurga kan. Sonok tak? Bukan macam ni, kami yang masuk syurga. Kami akan masuk syurga. Nampak tak? Kami dengan Nasara saja yang akan masuk syurga. Nampak geram tak kita tengok dia? Nampak dia gembira, sungguh cakap ni. Boleh faham tu perkataan lan tu. Khulul jannah, masuk syurga. Syurga semua tahu ada berapa tingkat syurga? Ada 8 tingkat syurga. Syurga ada 8 tingkat. Inilah syurga ni Allah ciptakan untuk, Allah buat ni hanya akan diwarisi oleh orang yang bertakwa saja kepada Allah. Hanya untuk orang bertakwa. Allah sebut dalam Quran untuk orang bertakwa saja kepada Allah. Cuba tengok dalam Quran, cuba tengok sebab Kak Wan pun tak nak tunjuk banyak sebab masa kita terhad. Jadi makna kata syurga ni hanya Allah buat untuk orang yang bertakwa sahaja, titik. Jadi selagi mana tak bertakwa Nafisah, tak boleh mati lagi. Nampak tak? Betul tak? Syarat takwa. Jadi takwa apa dia? Sangat cermat, berhati-hati. Sangat takut, sangat berhati-hati dalam nak buat, takut buat dosa. Nampak tu jannah. Syurga kita pun tahulah, memang dalam tu sonoknya nanti kan kenal belaka ni. Member kelas ni pun akan jumpa nanti. Nafisah tengok duduk atas buai siap macam ni, hayung kaki kan, semua muda belaka. Jadi lepas tu sat lagi pula Zarina nak pergi melawat ni, Susan
Saya nak pergi buat Susan duduk tingkat berapa. Contoh bayangkan dulu. Macam itulah keadaan dia. Tingkat 8. Tengok-tengok kan. Tengok duduk semua duduk sekali. Contoh lah ni kan. Contoh mudah-mudahan jadi malaikat amin kat kita ni kan. Duduk semua tengok. Ini kita pernah jumpa dulu ni. Kita pernah jumpa dulu semua ni. Itu gambaran syurga. Sebab semua orang memang nak masuk syurga. Ada tak masuk syurga? Syurga hanya untuk orang bertakwa saja. Apa takwa? Maksudnya orang yang tak, bukan bermakna orang bertakwa tak buat dosa. Jangan salah faham. Nak tengok ciri tu first class ni orang. Orang yang first class masuk syurga, tengok ciri dia digambarkan dalam ayat 1 sampai 5 surah Al-Baqarah. Jadi Kak Wan dah hurai banyak kali dah. Dalam tu ciri-ciri dia apa dia? Orang yang percaya benda ghaib. Betul tak? Benda ghaib percaya tak? Syurga tak nampak, malaikat tak tengok nampak percaya, hari kiamat percaya kan? Apa siksa kubur percaya, bila percaya dia buat tak? Tu dia buat kebaikan tu untuk diri dia. Jadi tu syurga tu makna kata untuk orang bertakwa. Allah wariskan syurga tu untuk orang yang bertakwa sahaja. Illa kecuali dia kata orang Yahudi kita mereka akan masuk syurga, tidak akan masuk syurga kecuali siapa yang menjadi Yahudi dan Nasara. Tengok punya, tak akan masuk syurga kecuali Yahudi dan Nasara. Ini kata-kata mereka. Yahudi kata tak akan masuk syurga. Nasara pun kata kecuali orang Yahudi, Hudan dan Nasara, iaitu orang-orang Yahudi yang hari ni duk lawan tu, nampak tu, yang duk lawan, duk bunuh orang tu dengan Nasara Kristian. Mereka kata mereka saja yang layak masuk syurga. Jadi kita orang Melayu semua tak boleh. Maksudnya macam tu lah. Maksudnya fahaman dia orang lain semua tak boleh, mereka je boleh masuk syurga. Tilka itulah amaniyuhum, angan-angan. Amaniyuhum itulah angan-angan. Jadi kita nak jadi macam dia tak? Itu adalah pendustaan sebab Allah tak sebut dalam Quran. Allah sebut Quran siapa yang masuk syurga, orang yang bertakwa pada Allah. Jadi sekarang dia kata tak akan masuk syurga kecuali dia. Dia dengan Yahudi dengan Nasara saja masuk syurga kan? Jadi bohong tak? Itu mendustakan ayat-ayat Allah tak? Jadi siapa yang mendusta ayat Allah memang kafir. Nampak tak? Padahal mereka keturunan baik tak? Keturunan baik sebab dengki. Asal contoh dengki. Sebab marah dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi tu daripada syurga ada 8 tingkat. Neraka 7. Tu yang kita baca Allahumma ajirna minan nar tu 7 kali. Okey dah? Ada yang tanya soalan. Okey, kita tengok. Faham kat sini dah? Okey, kita tengok apa dia lagi. Dia kata, jadi makna kata tidak akan Yahudi dan Nasara kata tidak akan masuk syurga kecuali orang Yahudi dan Nasara. Itu hanyalah angan-angan mereka. Allah kata itu angan-angan. Memang Allah tak pernah bagi statement ataupun kenyataan ataupun firman yang mengatakan syurga untuk mereka. Allah tu Maha Adil. Yahudi Nasara pun hamba dia. Kita Melayu pun hamba dia tak? Jadi tak kira lah kamu hitam kulit putih ke, kamu kaya ke, kamu apa, syarat dia kamu orang beriman dan beramal soleh. Maryam nombor 3 Ustazah. Maryam apa? Nombor 3. Mai tengok. 309. Mai tengok 309. Mai kat mai. Mai kita tengok. Mai. Yang mana? 63 Tengok surah Maryam 63. Maryam 63 muka surat 309. Betul kan? Mari tengok. Sama-sama kita tengok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah syurga yang akan kami wariskan. Tengok, waris ni diwarisi. Rumah ni nak waris ke anak-anak. Nampak tak? Maksudnya sedang diwariskan Allah Ta'ala. Itulah syurga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Jelas Allah sebut. Jadi makna kata betul tak kawan sebut? Daripada Johor Bahru. Jadi sebenarnya kalau selagi tak dapat makan mahkota takwa, selamat tak nak mati? Tak boleh mati lagi lah. Tapi nak mati tak mati ni ada pilihan ke kita? Jadi makna tak, sebab tu bila celik mata pagi ni selagi boleh bergerak Nisa, selagi itulah kita kena berjuang. Sebab kita dulu dah lalai banyak, okey tak? Dulu dah banyak lalai, nak cover balik ni yang berapa puluh tahun yang lalai tu. Jadi sekarang ni dah sampai umur macam ni kena laju. Kena jadikan kita macam umur sweet 17. Kena jadikan walaupun umur 60 tapi energi keimanan kena tak boleh susut. Walaupun nampak tua sengit, tapi makna tak, kemampuan tu kena very strong, kena very bersemangat. Tak boleh duk tak larat. Tengok Ustaz Muntalik kata apa, dia sebut sakit lutut, bangun juga.
ambil tungkat. Maksud macam tu kan. Maksud tak boleh kalah kan, maksud faham tu. Kalau cara sakit Allah uji sakit cara baring duduk. Boleh belajar. Anak-anak kalau mak ayah kita yang duduk tak boleh gerak mana, mai panggil guru ataupun asisten, duduk buat kat rumah kita. Mak kita pun boleh dengar. Nampak tak? Sekarang tak perlu apa semua sistem online dia ada ni. Beli telefon kat mak kita, duduk ni mak dengar. Pasal mama kan, insya-Allah sebelum mati biar kita mati dalam bentuk ilmu. Okey. Orang Kedah suara Kak Wan kan. Yang orang tanya orang Kedah ke? Kita 200 lebih dalam TikTok kan. Jadi semua orang muda kat sini dah. Kita sebab mereka tak kaca. Dia tak mesti silent. Okey, boleh menangis kita. Kita boleh menangis. Sebab Allah sebut syurga akan diwarisi oleh tulis tu besar-besar. Surah Maryam. Senang benda ni nak kena sebut selalu. Ayat 63. Orang tanya, habis kenapa Ustazah tak boleh mati dulu? Tak boleh kalau kita rasa kita belum bertakwa. Faham tak? Puasa belum qada. Nampak tak? Ini banyak yang kita buat salah. Takut kita. Ini ialah angan-angan. Apa yang lepas sebut tu Allah kata cuma angan-angan kosong. Ini mak angan lah, sebab selagi mana tak ada dalam Quran, kamu kata tu adalah pendustaan. Inilah di antara golongan yang telah mendustakan ayat-ayat Allah. Faham tak? Dusta. Pernah jumpa cari ada dalam Quran? Syurga hanya untuk Yahudi dan Nasara ada? Google lah kalau ada. Tak adanya, tak ada. Itu confirm kita memang jelas tidak akan ada. Tengok kul, katakanlah. Ni siapa ni sebab kul makna kata Allah suruh Nabi Muhammad kata kat mereka. Kata kat Yahudi yang duduk zaman Nabi Muhammad saat ni, kamu pergi kata bila sebut kul ni, bukan semua ayat yang kita jumpa kul. Bila ada kul ni makna Allah suruh Nabi Muhammad kata, makna bila ada kul ni, walaupun ayat lain tak ada kul ni, makna lagi kuat kena sampaikan. Nampak tak? Padahal tak ada kul pun Nabi sampai kat kita ni dalam belajar tak ayat ni. Tapi bila ada kul tu lagi kena kemas, kena sampai. Katakan pada mereka apa dia? Hatu, datanglah kepada kamu burhanakum. Bukti, burhan bukti. Bagi kami bukti, cakap boleh, tak ada bukti tak mau. Kita hari ni cakap pun ada bukti tak? Tadi kita cakap misal kita ada bukti tak? Kita kata jangan mati dulu kan? Kerana tak mau bukti dia Quran. Siapa boleh argue? Kalau lah Kak kata kamu semua tak boleh mati nah, kena jadi orang bertakwa dulu sebab syurga untuk mana? Tak masuk kepala sebab tak ada tu firman. Semua orang boleh cakap. Habis kalau gimana ni, kami ni semua mati belakang dah tak takwa ni, gimana ni? Mati tengah tunggang arak lah, mati dah duduk atas perempuan dan semua kan. Lagu mana ni contoh ni? Jadi betul tak? Mana ayat Allah? Allah sebut. Sebab tu dalam Quran sebut kalau kamu nak bagi peringatan, tak ada peringatan yang melalui Quran je. Kalau pun kita kata ni apa ni Nafisah, ini pandangan Ziegler, pandangan top ni kan, para ilmuwan dunia yang hebat tentang pemikiran moden ni semua, silalah bagi. Tapi Quran kata hanya Quran saja peringatan untuk kamu. Mauizah kan, kita dah jumpa ayat tu ni. Tengok ni apa ni Nafisah. Quran saja boleh bagi peringatan, mauizah yang lain tak ada. Yang lain tu pun tiru daripada Quran. Betul tak? Yang lain tu semua tiru. Dia copy paste daripada kata-kata dalam Quran dan juga kata para sahabat. Jadi kita pun tengok sedapnya kan. Kerana Nabi khusus ni, ini kata-kata Ziegler semua buka mata. Betul? Kita pernah khusus kan? Ini kata-kata daripada Quran, hadis terus senyum. Terus lembek. Nampak tak? Ada kadang-kadang kita sini pun bila nak mula je, ini kata-kata ini firman, ini daripada Rasulullah. Ada yang tak minat tu, tak boleh terima. Faham tak? Asyik-asyik hadis, asyik-asyik Quran. Nampak tak? Jadi bila sebut ini pandangan daripada tokoh-tokoh ilmuwan, seronok. Nampak tak? Jadi macam mana tu kita nak kena ubah cara berfikir kita semua jadi 102 Al-Imran. 102 Al-Imran. Cuba tengok 102 Al-Imran. Mari tengok ni. Mari tengok 102 Al-Imran. Semua buka tengok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, tengok Allah panggil orang beriman. Kita beriman dah, insya-Allah beriman. Allah tahu wahai, itu mulianya jadi orang beriman. Allah tak tahu hoi Zarina, tak kata. Nampak tak? Kita pun tak kata hoi hang, kita tak ada kan. Tengok Allah panggil baik tak? Wahai orang beriman baik, Allah panggil kita beriman. Sebab tu kita pun disuruh cakap orang tu dengan beralus elok. Tak tu bukan kita nak sebut bahasa-bahasa kampung daerah apa semua. Orang Kedah pun panggil hoi tapi sayang kan, faham tak kan?
Hoi hang, tapi sayang kan itu bahasa kita. Tapi nak ajar kita ni apa pun kena menghormati kan. Allah hormat orang beriman. Bertakwalah kamu kepada Allah. Allah suruh takwa pada dia. Takwa tu berhati-hati. Sangat cermat nak tengok hukum, bukan sebarangan. Akhirnya ramai hari ni kita ikut sunnah manusia kan. Akhirnya keliru. Nak bertaubat pun kena macam-macam takut, kita takut Allah dengan sebenar-benar takwa, benar-benar sebenar-benar hak. Nampak tu? Haqqa maksudnya takwa yang benar macam mana? Memang betul lah. Kena Allah ajar apa? Kalau kamu nak jaga akidah tauhid, jangan sampai sesat. Mengesahkan Allah itu kena jaga satu, sebab Islam datang package 3. Satu, jaga akidah tauhid, sistem kepercayaan kita pada Allah. Yang kedua, syariat cara hidup beragama. Nabi ajar kita solat macam ni. Tak ada nak pakai niat. Solat Zuhur 4 rakaat sampai kiamat 4. Kalau kamu musafir, kamu boleh buat 2 rakaat. Kamu boleh combine dengan solat Zuhur dengan asar je. Yang lain tak ada. Itu maksud cara hidup. Kalau nak bercerai-berai, talak 3, talak apa, semua ada peraturannya. Nak menyusu anak, ada peraturan. Kalau kamu dalam edah, kamu ada peraturan. Semua ada peraturan. Betul tak? Nak puasa ada peraturan. Nak buat haji pun ada peraturan. Sebenarnya takwa dan jangan sekali kamu mati melainkan mati dalam Islam. Ini selalu kawan sebut dekat, dan ini selalu jadi ucapan. Ada kenalan kawan yang masih yang belum Islam kan, selalu dia kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Selalu sebut maknanya jangan mati. Sebab apa kita tahu dah? Sebab apa tak boleh mati dalam kafir? Mesti jangan mati. Kamu mati dalam Islam je. Sebab tak takut mati dalam kafir. Kat mana takut? Kita baca dalam surah Al-Anfal, baginda mati orang kafir ni akan turun malaikat penuh hitam muka. Akhirnya malaikat maut tu dengan hitam pakai cemeti daripada neraka akan pukul muka dengan seluruh badan dia, punggung semua kan. Sampai paksa roh tu keluar daripada badan kan. Seksa akhirnya keluar. Roh tu dapat dibalut oleh kain kapan daripada neraka. Malaikat naik langit yang dekat ni, langit ke-7. Langit tak buka. Malaikat ni siapa dia roh busuk sangat. Akhirnya langit tak buka. Akhirnya masuk dalam kubur. Dalam kubur tu biasalah macam Fir'aun sekarang dibakar dalam neraka dah. Belum lagi kiamat. Jadi dia tengok siapa dia lelaki yang kita semua ni dalam Quran kita dah rujuk tu dah, Izzah. Dah rujuk dah. Jadi kat orang tak nak lah rujuk ni betul. Tepi ni tanya hitam, kenapa, siapa kamu? Aku adalah amalan kamu. Amalan masa duduk sembah patung, sembah matahari, sembah apa semua. Kamu semua dulu solat kamu tak macam yang Nabi ajar. Kamu pakai niat je. Kamu macam ni. Takut tak? Kamu suami orang pun suami aku. Nampak tak kan? Faham tak? Kamu buat zina tak? Buat dosa kamu riak takabur, suka orang puji kamu tak? Semua benda tu, kesalahan itu normal untuk manusia. Bukan makna orang takwa tu tak ada dosa, tapi cerdik kat mana dia taubat segera. Bukan bermakna kita ni clean tak ada dosa langsung, tapi segera bertaubat kepada Allah. Tengok tukang sihir Fir'aun kan, tak pernah solat tahajud, sunat tasbih tak ada langsung kan. Tasbih, tahajud semua tak ada, sedekah subuh semua tak ada ni. Sedangkan dia bertuhankan siapa? Fir'aun kan. Akhirnya dengan tengok ayat-ayat Allah terus tersungkur taubat, terus masuk syurga. Sedangkan Fir'aun tadi duduk dengan Nabi Musa ni tapi tak dapat petunjuk hidayah. Nampak tak? Last sekali, petunjuk hidayah adalah milik Allah, dan bersyukurlah siapa yang Allah pimpin dia. Jadi sebab tu jangan mati selagi mana tak ada ni. Tengok Allah kata apa? Hanyalah angan-angan mereka. Kita takut kita jadi angan-angan. Angan-angan nak masuk syurga lah kan. Nak duduk syurga Firdaus lah bersama junjungan besar Nabi Muhammad SAW lah kan. Nak masuk syurga tingkat berapa semua berangan semua kan. Betul lah angan tu. Jadi kita nak ni semua kita takut jadi angan-angan. Maknanya kalau kita tak bergerak dengan perbuatan tu panggil zikir badan. Zikir mulut semua kita boleh buat. Tapi nak zikir badan, nak laksana tu jadi berat. Betul tak? Jadi ada tak orang yang solat, puasa tapi solat tak buat kan. Jadi maknanya tu jangan, kalau tak buat tu maknanya tu angan-angan. Tak boleh. Dengan Allah, bab iman bukan angan-angan. Bab iman mesti dibuktikan. Sebab tu sedekah siddiq, maksud membenarkan. Sebab tu sedekah membenarkan apa yang Nabi bawa. Ingat senang kan nak keluar duit. Sanggup solat 4 rakaat daripada kena keluar duit 100. Nampak tak? Nak membenarkan iman ni kan. Betul tak? Nak pergi haji 58,000. 68,000. Oh tak boleh, duit dalam bank ada 200,000. Nak pergi haji kan, ada peluang boleh pergi. Tak boleh pergi lah. Nak membenar tak boleh. Sekali duit tu susut. Nampak tak? Jadi semua orang yang pergi haji, semua keluar duit semua tu maknanya bertambah Allah tambah. Kat mana kena faham. Jadi kita kena faham formula akhirat. Jadi sampai kita dah sampai masa patut dah pergi pun, jadi kita tak mau pergi lagi sebab duk sayang duit, mana belum benar iman kita. Itu yang dinamakan angan-angan. Kecuali kota tak nak pergi semua, total ni semua boleh pergi ni tapi tak mau. Nampak tak?
Ni dengan cara kaedah Allah bagi jalan. Orang pergi haji tu berbagai jalan. Macam-macam ada. Naik unta, jalan kaki semua ada. Naik kereta api, naik bas, naik pertambang semua boleh. Pengalaman kita Susan ada datang naik bas 2 hari. Bawa koyok belanga. Ada yang jalan kaki dan Quran sebut semua naik unta sampai unta tu kurus nak main. Berbagai cara. Yang kita duk sibuk cara macam mana ni? Ini scammer. Akhirnya tak pergi kita. Duk scammer tu duit dalam bank kena scammer habis semua, nampak tak? Tu yang kita takut. Maknanya kita ni masih dalam golongan suka nak berangan-angan. Tu kau bagi contoh yang tu. Faham tak? Supaya kita sedar ni, kita pun kalau tak disedar selalu Nafisah, kita pun duduk sisi-sisi gitu lah. Duduk di jurang yang sangat dalam kan. Kita hari ni, semua kita ni tengah duduk di jurang yang sangat dalam. Nampak gaung dalam. Kita duduk kat tepi lagu ni. Tunggu masa nak pum je, nampak tak? Nampak tak? Kita ambil lagi sampai 9 suku tu. Okay. Pak Zafisah kerja kan. Ni apa ni? Ni tak. Jadi kita pop ni nak jatuh. Semua orang duduk di jurang yang dalam. Tunggu nampak gaung, nampak? Tunggu silap kaki je pop jatuh. Silap jatuh. Sebab tu sangat memerlukan dalam persekitaran yang baik. Betul tak? Perlukan sahabat-sahabat yang baik. Tengok tu. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Allah SWT Nabi tanya kat orang Yahudi, Nasara, tunjuk bukti. Mana dia bukti? Kita hari ni bukti Quran ni. Kita tolong cari Google kat Isa ada. Tak ada kan? Tak ada yang nak kata orang Yahudi dengan Nasara untuk ni. Itu maksudnya pendustaan besar telah mendustakan ayat-ayat Allah. Mendusta ayat Allah kafir. Jadi kita hari ni pun kalau dusta, saya tak percaya lah hukum nasihat. Auzubillah min zalik. Boleh jadi kita pun takut mendustakan ayat Allah dengan ilmu yang tak ada. Takut. Okey. Jika kamu orang yang benar. Memanglah. Tak ada. Tunjukkan bukti. Sebab tu apa-apa pun cakap kena ada bukti, kena ada dalil. Kena ada dalil, kena ada contoh. Kalau kita nak ikat dengan anak kita, Tuhan di mana? Ini pun jadi tak habis sampai kiamat, tak habis pergi bicara. Faham tak? Tuhan di mana? Anak dulu kita pernah tanya mak-mak kita di rumah kan. Jadi mak kita pun tak ada ilmu, tak tahu. Mulalah kita tahu Tuhan kat sini, Tuhan kat sini kan. Jadi perlu tak bukti dia? Kat mana bukti dia dalam Quran? Tuhan ada kat mana? Di mana Tuhan? Semua dalam Quran. Jadi nak buat roti canai pun dalam Quran. Tapi nak buat roti canai, cari contohnya. Allah kata, tanya pada orang yang berilmu kalau kamu tak tahu. Betul tak? Allah kata tanya pada orang berilmu kalau kamu tak, carilah roti canai. Betul tak? Kau nak buat apa lagi? Nak buat nasi daging, cari kat mi. Nampak tak? Nak buat nasi daging Kedah, cari kat mi. Betul tak? Contoh kan? Contoh ni maksudnya saya bagi contoh. Belajar tadabbur cari ustaz. Betul lah. Kalau kita nak belajar tentang tadabbur, kita cari guru tadabbur. Kita nak belajar tentang fiqh, cari guru fiqh. Dalam tadabbur ada semua ada. Betul tak? Kamu nak contoh sejarah, ilmu alam, tawarikh dulu kan? Matematik, lagi nak belajar apa lagi? Semua ada. Sains kami kan? Nak contoh cerita, semua ada, semua tak ada satu pun tercicir. Nak dengar contoh apa hari ni? Contoh tentang apa? Contoh Zulaikha dengan Nabi Yusuf ada? Nak contoh maka dia nak mengurat, ada. Teknik-teknik nak mengurat ada. Kamu tengok bagaimana contoh nak meminang orang dalam edah, semua ada. Nak menyusu anak, berapa kali nak menyusu, semua ada. Dia ajar kita bagaimana cara nak pergi buat haji. Cuma dia contoh umum. Dia contoh secara ni, nanti nak detail, tengoklah hadis. Tengok bagaimana nak ambil wuduk kan. Dia ajar kita tayamum. Kita belajar kitab fiqh sampai nak mati. Tapi bila pergi Mekah pun tak boleh nak tayamum. Bila tengok dalam Quran barakah, tengok ajar kita tayamum macam mana. Betul tak? Kita tak boleh dah, ya Allah mana air nak kena pergi. Memang kena cari air, tak akan nak cari sampai jauh sana session share kat sana tu kan. Lari sampai penat Islam tu, tengok ayat 286 surah Al-Baqarah. Conclusion semua permasalahan kita. Cuba tengok surah Al-Baqarah ayat 286. Ayat last kan? Betul tak ayat last? Cuba tengok surah Al-Baqarah 286. Dia betul tak ayat ni lah? Ustaz Ilak kat ayat lah mana tak Allah tak memberatkan kita semua. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai. Nah, cuba tengok ayat last. Mari kita baca ayat last sebelum kita nak menutup ni, kita baca ayat ni akhir mai.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا. Cuba tengok, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jelas. Sanak tak? Sanak bila kita faham ini dah. Kita fikir, lagu mana Ustaz, saya dalam kapal terbang, saya tak boleh masuk toilet, no entry, kapal terbang tengah goyang, saya dah masuk maghrib nak sembahyang lagu mana. Nampak tak? Nampak? Last sekali gumana Lena, nampak tak? Nampak tak? Lepas tu mai pula seorang ni, tak payah semayang, nanti kita semayang dekat airport. Nampak tak? Tapi kalau jemaah kawan, sorry, betul tak? Kawan remind awal lagi. Ini bawa botol air, kalau tak ada lagi, kalau tak boleh masuk, dah tengok buka tingkap, dah nampak dah masuk, kita nampak fajar kan? Nampak macam fajar, dia no entry. Pramugari pun semua duduk. Cuaca kurang elok. Sebab kapal terbang saatnya lagi hilang lah kan. Dia cepat. Kita pun mamu-mamu dengan mama-mama macam ni kan. Terus. Jadi kalau kita dah tak ada air, tak boleh, tak ada air, tak ada, semua tak ada. Tayamum. Tayamum. Nampak tak? Ya senang tak? Terus. Kita dah belajar. Tengok petang lagi pukul 2.30 Kak Wan akan hurai tadabbur hadis. Fiqh hadis tu lagi dekat sutera. Tengok macam mana. Nampak tak? Ni timur dan barat adalah khiblat. Kak Wan tak bawa pula buku tu ini ya. Timur dan barat. Jadi ni kita tengok sini, sebab tu senang tak? Tak bantah dah lagu mana Zalina, saya lagu mana. Pergi tanya pula haknya memang bagi statement yang memang pening kepala kita. Jangan. Tak boleh. Nampak tak? Hang kena qada. Nampak tak? Jadi kita tak mau. Tengok Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kalau dah kita duduk atas kursi roda, cara atas kursi roda. Cara kita tak boleh ni, kemampuan kita ni nak menuntut ilmu pun, nampak tak? Tak mampu kita nak berdiri, nak datang duduk macam ni, sila. Nak baring boleh? Saya jenis penat lah. Ada orang minta izin kat Wan, dia bilang, tak apa, sila. Allah kata, ingat aku dalam duduk, berdiri dan baring. Sila. Dia tak marah orang. Apa pula barakahnya? Yang berkatnya memang benar-benar kita nak belajar, betul tak? Okey, tengok. Melainkan sesuai dengan kemampuannya, dia mendapat pahala daripada kebaikan yang dilakukannya, dan dia mendapat seksa daripada kejahatan yang dilakukan. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikulkan. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Nampak tak? Amin. Jelas tak? Semua boleh faham semua? Semua boleh faham. Dekat Google Meet boleh faham, dekat sini semua boleh faham tak? Dekat fizikal sini, dekat kelas ini, dan juga dekat TikTok semua boleh faham. Mensyukuri nikmat dengan kita bersiaran macam ni kan. Kelas ni ditaja oleh apa? Tajaan oleh madrasah dah. Sebut nama dia, maksudnya Kak Wan sebut nama ni bukan apa, maksudnya ada sebahagian manusia kena bertindak untuk nampak tak, untuk bawa manusia untuk kenal Allah. Jadi Kak Wan contoh ni sebab apa nak beritahu, dengan adanya ilmu kat sini ni Nafisah, kita berada dekat TikTok 286, dekat sini 100 lebih.
dekat Google Meet dan kita makna kata kita ni berapa ratus. Jadi alhamdulillah ilmu tu sampai. Ni dekat luar negara dekat luar negara pun ada kan, semua orang jadi masa sebal. Mana tahu mudah-mudahan kita doa kita dekat tu jalan ni kan. Kalau Kak Wan nak huraian ayat ni panjang lagi pula. Kat situ je lah kan. Okey, nice kita tengok. Okey, Kak Wan nak tutup dah. Ayat 1, 2 ayat je kita. Kan ni tak boleh pergi banyak ayat, 2 je lah. Kita baca berangan tak apa. Kita baca sampai habis. Tapi nak kena tanda-tanda. Esok Kak Wan tanya lagi ayat mana pula esok kan. Sama-sama dapat pahala. Kadang-kadang Kak Wan macam tahu juga. Pergi nak tanya ayat apa ini Jadi semua dapat pahala sikit seorang. Kau ambil pen Kalau Ustazah, ya. kalau bertayamum Ustazah, kita perlu qada tak semula? Tak perlu qada. Solat tak payah nak qada. Qada ni hanya boleh masa tidur atau lupa. Istilah qada lupa atau tertidur. Oh, tak payah ya. Ini tak payah. Ini Okey. apa yang saya bayangkan. Tak payahlah nak qada siapa. Kalau kita nak qada, hak tinggal lama dulu. Hak yang kita tinggal lama. Semalam kan bising dekat dalam Instagram kan, dia orang cakap solat tu tepat waktu kan. Lepas saya cakap, kan tayamum boleh kan. UIA cakap boleh apa semua cakap. Tak payah jauh lah. Sebenarnya dalam sistem ni semua dia bukan tempat tu median untuk tempat tu bukan tempat kita nak bicara. Sebenarnya dalam apa-apa kalau orang tanya tak payah kita involve. Kan? Sebenarnya dalam apa-apa pun orang tanya nak buat tak payah main kelas duduk. Jangan jawab apa-apa walaupun kita tahu. Sebab dalam tu macam-macam pandangan, macam-macam. Maaf aku cakap, kadang-kadang kita mengaji bidang lain kan. Kita mengaji muzik, kita nak belajar tentang lain. Jadi banyak juga nanti keliru. Jadi kalau belajar dengan Kak Wan, kita direct dengan Quran dan nanti dan juga hadis. Jadi jangan keliru. Okey, boleh faham semua? So Ustazah, sorry ada satu soalan. So solat hormat waktu memang tak ada lah Ustazah ya? Ada dalam kitab ada. Hormat waktu ada disebut. Ada disebut juga dalam kitab hormat waktu. Ada orang buat. Betul tak Jadi hormat waktu macam ni lah. Kalau Kak Wan tengok macam dia ada najis dia tak? Macam itu dah sahabat ada najis kan. Dia kena pam dalam kapal terbang najis wuduk pun tak boleh. Sebab dia ada najis dalam dia kan. Jadi makna dia solat lah. Dia solat. Nanti sampai ke sana dia nak qada, dia qada lah. Tapi maksudnya istilah qada kena faham. Tidur dan terlupa. Nampak tak? Faham? Jadi kena detail lah. Tak ada raih je lah, buat je lah apa yang patut. Kalau saya macam ni lah. Buat solat. Masa mana pun dalam keadaan apa, kalau tak ada wuduk, tayamum. Itu je. Tak ada wuduk, buat tu tak nak qada. Faham solat kena lakukan. Jadi kalau belajar dengan saya macam tu lah. Kalau tak ada wuduk, ambil tayamum, solat. Qiblat kita belajar ikut Kak Wan 2:30 petang aja. Kita ada hadis. Okey, boleh faham Ustazah lagi satu dah tak sorry Ustazah. Silakan ada persoalan? Kalau dalam traffic jam, waktu asar nak dekat habis, kita tayamum dalam kereta sambil duduk. Boleh. Okey, terima kasih. Dan memang ayat tak ada dalam keadaan kereta jam. Tadi Allah ayat tadi jelas Allah tak bebankan kita kan. Jadi dalam traffic jam solat kita tak solat, ayat tak ada, kita tayamum lah. Solat tetap kena buat. Itulah. Tetap kena buat. Jadi sana nanti kita akan belajarlah, kita kurang cermat. Nampak tak? Bukan selalu pun macam tu. Jadi solat buat dah tak, air tak ada, tayamum lah. Apa keperluan tayamum? Bila air tak dapat dan kita pun waktu solat nak habis, jangan sampaikan waktu solat tu habis. Faham Terima kasih Ustazah. Anda boleh faham kan? Solat tetap kena buat. Selagi mana tak pingsan, tak koma. Tak kira lah kamu macam mana, solat tetap kena buat. Itulah, selagi mana kamu tak koma, tak apa. Sampai kita belajar pun sampai bogel tu maksudnya tak menutup aurat kan. Dalam keadaan bogel bukan kita saja terpaksa. Contohnya pakaian kita hilang dekat dalam hutan. Solat tu pun tak perlu kita nak qada. Okey. Ingat solat yang qada ni, solat yang kita tinggal dulu. Namun solat ni hanya boleh tinggal kecuali tertidur dan juga apa? Tertidur bangun buat je lah. Subuh tadi pukul 5 lebih, tiba-tiba bangun pukul 9 pagi. Yang 9 pagi buat solat fardu subuh. Di sana ada perbahasan, kalau mazhab kita kena sebut qada sebab dia dah lepas waktu.
Tu tak jadi isu. Dia nak sebut qada, sila tak mau sebut je. Tapi mazhab Imam Syafi'i sebut qada. Jaga pukul 12 tengah hari, 12 tengah hari lah solat subuh kalau dah bangun. Itu maksudnya solat. Kena buat terus. Jadi kalau kata kita terlupa dengan tu kena. Kalau saya sedar duduk ini, duduklah kapal taman segar macam ni kan. Kenapa kita tak boleh? Di sana boleh semak dalam buku amalan 1157 dijelaskan dijelaskan detail. Terpulang kat kita lah. Kalau kita kata kita nak ni untuk jemaah Kak Wan, memang buat terus lah. Dan Kak Wan pun tak ada qada-qada dah, buat terus lah segar. Allahu Akbar. Kalau dapat tempat sikit, kalau naik Saudi Air ada tempat dia. Kalau naik yang lain pun ada rezeki, kita boleh buat kat belakang-belakang mana. Sebab boleh buat. Sebenarnya kat lalu jalan orang tu boleh buat, tapi kita yang tak mampu. Kak Wan masa haji pun buat laluan bas je dekat bas dah. Sudan masa haji Kak Wan buat tempat bas je laluan. Kak Wan dengan ustaz Kak Wan, bos Kak Wan depan. Tak ada, kita buat dan kita pun tak qada semula sebab dah buat. Pastikan itu kiblat dan kita cuba tengok kiblat. Kalau tak dapat juga silalah. Hari ni tengok kita perbahasan dalam kita fiqh al-hadis. Fiqh al-hadis maksud kita daurah. Sebab tu Kak Wan diajar guru dua benda ni kena daurah, ialah apa? Kena tadabbur, iaitu Al-Quran dan hadis. Okey. Siap dah? Dah faham semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.